asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright, okay. Assalamualaikum, selamat datang semula ke kelas design theory. Alright, okay. So kita ada 1 hour. So minggu depan insya-Allah on Monday kita akan start menggunakan kita punya lab lah. So kita akan start buat lab session. Okay, so get prepared for your Adobe Illustrator. Okay, so kita continue again. Sikit lagi je nak habis sikit lagi kita nak habis. Kita continue yang semalam punya. Alright, ada keluar kat skrin tak? Ada, sir. Alright, okay. Kita akan continue yang semalam punya just sedikit lah. Alright, okay. Okay, semalam kita dah habis berkaitan dengan just talk theory. Now kita nak tengok lagi 2, iaitu constructivism theory dan juga ecological theory. Okay, so constructivism theory dan juga ecological theory ni taklah sedetail seperti just talk theory. Sebab just talk theory was the first thing that you guys kena tahu dan you guys kena faham betul-betul just talk theory ni apa dan sebagainya. Sebab kebanyakan implementation dia memang ada apply towards tu kita punya humanity lah. Okay, now kita turn back to kita punya constructivism theory. Kalau nak tahu, constructivism theory adalah di mana apabila kita sendiri melihat benda tu secara konstruktif. Okay, yang di mana kalau tengok dia bagi tahu dekat situ Julian Hochberg, psikologi punya profesor, dia menjumpai bahawa human punya penglihatan secara constant, secara berkalanya adalah motion boleh scan image. They emphasize that the viewer construct the scene with a short life eye fixes and mind combine in the whole picture. This find help to explain how mind perceive a difficult punya image. So macam mana kita punya apa yang dia bagi tahu adalah kita punya mata ni constantly untuk orang kata apa, scan for image. Apabila kita tengok, kita always scan for image, dan kita boleh construct dalam kita punya within short period. Okay, kita akan tahu, kita boleh tengok the whole thing. Okay, apa yang dia cuba sampaikan adalah constructivism theory ni, katalah macam for example, whenever kita tengok benda tu separuh, walaupun kita tak tengok secara keseluruhan, kita punya mata tu always scan dan kita punya mind ni boleh imagine what actually happen ataupun what is the balance of the other side yang kita tak tengok tu. So automatically kita akan tahu, kita boleh construct apa, mata manusia dah biasa tengok. Okay, kalau macam for example, kalau kita nampak a roll of kerusi, kita tahu okay, sebelah sini kalau kita tengok pun kita tahu akan ada kerusi lagi. Ataupun kalau macam for example kita tengok a roll of bas, lepas kita tengok ke atas tu ada nampak ada bom bas, kita tahu walaupun kita tak pergi ke belakang tu, kita tahu belakang tu akan ada bas. Itu dah kita panggil sebagai constructivism theory. Dia walaupun kita tak nampak, tapi kita punya mindset always set tahu okay, belakang ni akan ada something, belakang ni akan ada something. Dia punya orang kata apa, macam mana kita punya otak dan juga kita punya mata ni well perceive benda tu. Satu lagi benda yang macam kita always tahulah, okay, macam for example, whenever kita pergi jalan, tak kisahlah kita naik kereta ke kita naik motor, kan jalan tu dia akan ada kiri, kanan, atas, bawah, bukit kan, macam tu kan. Okay, so kita katalah macam for example, whenever kita pergi ke satu kawasan yang memang kita tak pernah laluan tu, kita lalu dan kita akan corner ke kiri dan kita tahu cornering dia tu akan jadi macam mana, even though kita tak tahu pun selepas tu dia punya cornering macam mana. So maksudnya kita dah perceive, kita dah terima, kita tahu okey dia akan corner, cuma kita tak tahu dia punya cornering tu akan ada lebih sharp ke ataupun just biasa punya cornering saja. Tapi kita dah perceive, kita tahu lepas ni akan ada jalan, lepas ni akan ada jalan. Okey, dan kita boleh accept benda tu. Itu macam mana? Itu maksudnya yang kita construct. Okey, construct theory tu macam mana kita put benda things tu together. Sama juga macam apabila kita lihat macam tadi saya bagi tahu lah, penyusunan barang, benda yang kita nampak separuh, bangunan yang kita nampak separuh. Even though kalau macam for example, you dah biasa tengok kawan you, tiba-tiba kawan you keluarkan kepala separuh je daripada dinding tu, walaupun tak keluarkan semua, you tahu bam, itu adalah kawan you. Kita akan nampak. Sebab apa? Kita dah biasa
Tahu, tengok, dah boleh tangkap, dah boleh capture, kita tahu. Even though kadang-kadang kawan awak tu bukan kata keluar muka separuh, kepala tangan keluar pun kita dah boleh kenal itu adalah kawan awak. Itu maksudnya kita menggunakan kita punya previous punya memori yang di tempat lain tu, ataupun kita memang dah store dalam memori kita benda ni macam ni, walaupun kita tak tengok, kita akan tahu dia punya result dia macam mana. Kalau tengok pada ayat tu sendiri pun dia dah bagi tahu dah. Okay. At the same time comparing the result to the memory and past association. Dia dah bagi tahu dia at the same time dia kita tengok benda tu, kita construct the whole thing walaupun kita tak tahu, tapi based on kita punya sebelum ni previous kita dah tahu apa akan jadi sini, kita automatically boleh construct benda tu akan menjadi lebih okey. Ini adalah part of the design nanti. Alright, okay. And then next kita ada ecological theory. Ecological theory ni lah based on kepada kita punya secara ecological lah, ekologi kita macam mana. Okay, kalau macam for example kalau kita tengok kat situ macam mana kita melihat, okay, what we see through spatial properties in the environment, okay, such as kita punya surface layout, composition, lighting, motion, graduation, shape, size, solidity dan juga scale. Apabila kita melihat sesuatu secara menyeluruh, kita akan tahu yang kita punya tu adalah dia melibatkan satu environment yang sepenuhnya, okey, yang di mana kita akan tahu sizing dia macam mana, kita akan tahu dia punya lighting condition macam mana, kita akan tahu dia punya motion, kita tahu dia punya shape, size and everything. Itu secara logiknya. Kenapa? Macam for example whenever kita pergi panjat bukit. Bila kita pergi panjat bukit, kita naik pada waktu pagi, kita tahu. Bila kita naik pada waktu pagi, cuaca dia akan jadi macam mana. Lighting dia akan turun belah mana. Dekat mana kawasan yang akan ada banyak shadow. Dekat mana ni. Dekat mana. Semua tu akan tahu. Itu adalah ecological theory lah. Macam mana kita interpret benda tu menggunakan ecological punya teori. Tapi selalunya dia akan ada different punya dimension lah. Tengok macam mana yang kita nak interpret dalam kita punya species. Okay. Alright. So nothing complex dalam ecological. So kalau tengok kat sini dalam kita punya sensory ni, dalam kita punya sensory bawah visual theory, kita ada 3, iaitu Gestalt theory, constructivism theory dan juga ecological theory. Okay. Okay, boleh? Tak pening kan? Pening ke? Pening lagi? Boleh faham dua ni dulu? Constructivism theory dan juga ecological theory. Boleh? Boleh, sir. Boleh. Alright. Okay, alhamdulillah. Okay, ini macam digambarkan lah ecological theory tadi tu. Alright. Okay, now kita turn back dekat dalam kita punya visual theory tadi tu. Bawah tu ada selepas sensory kita ada perceptual. Dalam perceptual pula, tadi dalam sensory kita ada Gestalt theory. Dalam perceptual kita ada semiotic. Semiotic ni awak kena tahu. Ni dia kurang pening lah, tapi agak lah awak kena tahu jugalah. Okay, semiotic ni. Semiotic ni is just orang kata replication of symbol untuk melambangkan sesuatu. Itu kita panggil sebagai semiotik. Kalau nak tengokkan secara detail, dia adalah macam a sign lah, simbol, sign dan sebagainya, digunakan untuk menggambarkan sesuatu. Simbol yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu, itu kita panggil semiotik. Benda-benda ni yang kita kena faham lah, Gestalt theory dan juga semiotik. Macam mana simbol tu apabila kita letak dalam kita punya design, orang akan faham walaupun kita tak menggunakan teks. Dalam visual teori, dalam kita punya design teori akan ada visual. Dalam visual kita tak menggunakan teks. Bukan tak guna kata langsung, tapi kita almost less using text, we are using visual. So macam mana visual dalam bentuk simbol tu, bila orang tengok sekali orang akan boleh faham. So dalam kita punya sign tu ataupun simbol ada 3 bahagian, iaitu iconic, indexical dan juga simbol. Okay, iconic ni macam mana, indexical ni macam mana, simbol ni macam mana, kita akan tengok. Alright, okay. So ini yang dikatakan iconic, ini yang dikatakan indexical, ini yang dikatakan simbol. Iconic selalunya adalah satu replication ataupun assign ataupun objek yang apabila kita letak dia akan jadi almost similar dengan apa yang kita beranggapan.
Macam for example kita tengok gambar dekat ikonik tu, kita tahu itu adalah ikon lelaki dan itu adalah ikon perempuan. Betul? Ikon lelaki dan ikon perempuan. Betul Lelaki kepala, bulat, tangan, kaki. Betul. Perempuan kepala, lepas tu ada pakai skirt dan kaki, tangan. Betul? Alright, okay? Itu adalah ikon. Tetapi jikalau kita combinekan kedua-dua ni, dia akan jadi simbol apa? Dia akan membawa maksud apa? Kalau lelaki dengan perempuan ni kita letak sebelah-sebelah. Kalau kita asing, macam saya split tengah-tengah, saya letak gambar lelaki, gambar perempuan, kita tahu itu adalah sign lelaki, ni adalah sign perempuan. Tapi kalau kita letak dua-dua ni sekali, apa akan jadi? Dia melambangkan apa? Siapa tahu? Kalau gambar perempuan dengan lelaki tu, dia melambangkan apa? Tandas. Orang tak cakap pun itu lelaki tu perempuan, tak. Orang akan tahu automatically itu adalah gambar tandas. Walaupun tak payah tulis perkataan tandas pun, orang akan tahu itu adalah gambar tandas. Okey, itu yang dikatakan dengan ikonik. Okey, semiotik. Satu-satu simbol yang di mana kita apabila kita gunakan, dia akan boleh membawa maksud yang terus direct kepada end user dia dan kata, oh ini macam ni, oh yang ni melambangkan ni, oh yang ni menggambarkan macam ni. Okey. So sama juga dengan indexical tu. Indexical tu dia melambangkan lelaki dengan perempuan. Okey, kalau tengok ketiga-tiga ni semua ni melambangkan lelaki dengan perempuan. Kalau yang the first one iconic, kita akan dapat full icon, complete. Okay, indexical ni dia akan tunjuk a partial of yang menjadi representation towards to the guy and then the representation towards to the girl. Okay, apa yang dia buat kat situ? Dia letak, okay, kalau lelaki dia akan tahu itu adalah kasut lelaki, kalau perempuan dia letak kasut perempuan. Okay, a partial of that icon ataupun that things yang kita nak replicate, yang kita nak convertkan dia menjadi simbol supaya dia ada meaning of semiotic dekat situ. Alright, okay. And the last one sekali tu yang awak tengok payung belah kanan tu, itu adalah simbol. Yang simbol ni kadang-kadang ada orang quite confused. Okay. So yang sebelah atas tu, yang sebelah bawah tu, sebelah bawah pula, sebelah kiri tu, itu adalah lelaki, sign lelaki. Manakala yang sebelah kanan yang naik ke atas, tuju atas tu, itu adalah perempuan. Simbol ni dia akan a bit quite complicated because tak semua orang memahami keseluruhan simbol yang ada. Kadang-kadang a bit confusing. Okay, that's why this kind of punya icon-icon ni sebenarnya ada kadang-kadang boleh akan ada different perception di antara apabila kita melihat. That's why diorang akan cuba pakai dan cuba terima apa yang icon memang dah siap ada. Okay, kalau macam for example kita tengok kita punya apa tu surrounding kita, ikon-ikon apa yang ada yang kita boleh nampak. Macam for example dekat jalan raya kita akan nampak ada ikon bonggol. Dia tulis yang awal tu dia tulis bonggol, awas bonggol di hadapan. Lepas tu ada lambang bonggol dekat kawasan yang ada bonggol. Okey, dia tulis ada gambar bonggol. Okey. Lepas tu kalau traffic light dia akan letak ada gambar traffic light. Apa tu sign ataupun ikon traffic light. Kalau macam for example kalau macam apa tu yang lampu traffic light untuk orang seberang. Okey, lampu traffic light untuk seberang ada gambar orang. Gambar orang berjalan. Dia tak gambar orang berhenti. Dia lampu merah dia gambar orang berhenti. Tapi bila lampu hijau kita akan nampak gambar orang tu berjalan. Itulah salah satu ikon yang melambangkan supaya orang akan lebih memahami that kind of punya things. Okay, sama juga dengan simbol-simbol lain ataupun ikon-ikon lain yang kita tengok dekat tempat-tempat dalam shopping mall. Tak boleh bawa binatang peliharaan dalam tu, tak boleh bawa masuk durian. Macam for example dekat hotel-hotel tak boleh bawa masuk durian, tak boleh bawa masuk manggis. Lagi apa tak boleh? Tidak dibenarkan untuk membawa apa tu barang-barang apa ni mudah terbakar dan sebagainya. Dia tak letak gambar betul-betul, dia letak gambar api. Lepas tu dia letak gambar ada barang yang kena terbakar dengan api tu. Okey? Itu maksudnya dia instead of dia nak bagi tahu, dia letak gambar-gambar yang bukan yang melambangkan tu supaya semua orang memahami. Kalau kita pergi benda ni macam for example lambang toilet ni, kita pergi seluruh dunia merata-rata pun dekat airport, baik dekat mana-mana tempat pun, bila kita tahu kat mana nak cari toilet, tanpa kita bertanya orang, kita tengok sign ni kita tahu itu adalah melambangkan toilet.
Okay, obviously benda tu dan dia pakai satu ni. Semua orang memahami that kind of punya situation dia dan sebagainya. Sebab benda simbol ni adalah lebih senang untuk orang memahami dan senang kita nak gunakan dalam a part of kita punya design, representation of dalam kita punya design. Alright, okay. So far semua okay, boleh faham dia punya perbezaan antara iconic, indexical dan juga simbol. Boleh? Boleh, sir. Alright, okay. Kita tengok sikit. Ya. Saya tak faham bahagian indexical. Okay, sekejap kita tengok kat sini Okay, maksud iconic tu to be like or to seen as something is more clearly close up to resemble the things that are represent. Nampak dia begitu? It most closely to resemble the things that they are represent. So dia kalau icon dia akan cuba bagi benda yang almost sama. Kita tahu kalau manusia, kalau gambar anjing body bentuk anjing, kalau kereta gambar badan kereta. Okay, itu adalah icon. Okay, iconic. Okay, indexical kalau tengok situ boleh have a logical common sense connection towards to the idea, things and idea that they are represent rather than direct resemble to the object. So apa ini nak bagi tahu dekat sini adalah dia akan bagi indexical ni adalah satu style ataupun satu logik yang di mana apabila kita letak benda tu kita tahu itu adalah perempuan. Okey, sekarang ni kita tengok secara biasa Okey. Apakah yang melambangkan perbezaan antara lelaki dengan perempuan tanpa meletakkan keseluruhan objek lelaki dan perempuan? Tadi kita ada kasut lelaki, kasut perempuan. Sebab itu nampak perbezaan antara lelaki dengan perempuan, betul? Selain tu apa lagi yang kita rasa kalau kita letak kedua-dua tu kita tahu itu adalah membezakan lelaki dengan perempuan? Siapa tahu? Cuba refresh. Kalau tudung dengan kopiah boleh tu? Okey, tudung dengan kopiah bagus. Satu contoh yang betul. Tudung labuh, kopiah. Settle, orang akan tahu laki, perempuan. Dia satu benda yang ada pada lelaki, yang memang ada pada lelaki saja, takkan ada pada perempuan, dan dia boleh represent the whole icon yang tadi yang resemble keseluruhan tu. Okey. Maybe satu lagi, yang lagi ada siapa-siapa nak try? Apakah lagi yang kita boleh gunakan dalam kita punya indexical? Yang membezakan antara lelaki dengan perempuan. Kasut. Kasut tadi dah. Tadi kasut lelaki, kasut perempuan. Selain daripada tu, apa lagi? Yang bila orang tengok orang tahu, okey, ini lelaki, ini perempuan. Ada? Pakaian tu? Okey, saya tahu. Okey, pakaian tu macam mana? Kalau pakaian kita nampak keseluruhan lah, kita nampak the full body, kita tahu okey kalau ni lelaki ni perempuan. Atau maybe for example, kalau lelaki kita boleh letak dia tuxedo, depan je tuxedo, ada apa tu bow tie tu, okey. Dan perempuan maybe for example dia ada dress. Okey, dia ada dress. Kalau awak tengok saya pernah nampak tu ada toilet dekat sekejap saya nak recap balik. Toilet dekat Kota Baru Toilet dekat Kota Baru ke toilet dekat KL? Sekejap. Saya lupa, tapi saya pernah masuk toilet dekat hotel ke dekat shopping mall. Saya rasa kat shopping mall, betul. Toilet kat shopping mall. Okey, toilet kat shopping mall, depan dia tu ada satu simbol dekat pintu toilet lah. Dia tak tulis lelaki perempuan, tapi dekat pintu toilet tu ada apa tu yang semalam tu yang closure. Ingat tak semalam kita baca semiotic, proximity, continuation dan juga closure kan. Closure tu dia design bentuk shape V shape, ada V shape. Lepas tu dekat atas tu V, lepas tu setengah, lepas tu atas tu dia letak bow tie. Sebab dia tahu lelaki je akan pakai bow tie. Yang perempuan punya pula dia buat V shape, lepas tu ada tali ni kat atas macam pakai dress. Itu perempuan punya. Okey. So maybe pakaian tu boleh diterima jugalah. Satu lagi yang kita boleh buat adalah di mana apabila kita meletakkan warna biru dengan warna pink. Orang akan tahu kalau warna pink adalah untuk perempuan dan warna biru adalah untuk
untuk lelaki. Kita tak payah letak apa, kita letak je bulat ke, petak ke, warna biru, warna pink. So orang akan tahu, pink ni perempuan kan, biru ni lelaki kan. Dia automatically kita akan tahu. Itu kita panggil sebagai indexical. Okay, satu-satu benda yang secara logik dan common sense nya, kalau kita tengok kita tahu itu adalah lelaki. Okay, walaupun tidak menunjukkan keseluruhan benda tu. Dan manakala simbol pula yang memang tak ada logik sign langsung, memang tak ada logik sign langsung, memang tak ada kena. Kalau tengok macam simbol tadi tu, macam mana kita nak faham yang ni lelaki ke perempuan? Tak ada, macam tak ada pun. Kalau macam lelaki tu kita okey, ada kepala dia, okey ada badan, ada tangan, okey mungkinlah lelaki. Tapi pasal tiba perempuan tu tiba-tiba ada arrow naik ke atas, apa kena mengena arrow naik ke atas dengan perempuan? So orang akan kurang faham. Tapi simbolik dia memang macam tu. Dia adalah satu simbolik yang melambangkan perempuan. Okay. So kalau tengok tu simbolik dia dah bagi tahu kat situ adalah simbol that have no logic of representation, connection between them and the thing that they are represent. Kalau macam for example satu benda yang kita nak melambangkan, kalau kita tengok tu tak ada kena mengena pun, itu kita panggil simbol. Okay. Macam for example maybe trademark, maybe logo-logo. Macam for example kita tengok logo ni Celcom punya logo apa? Siapa tahu? Logo Celcom. Kita tengok. Huruf C tu Yang huruf C tu ke? Huruf C bukan. Logo Celcom. Mari kita tengok. Okey. Sekejap saya share. Okey, boleh nampak kat skrin? Nampak. Okey. Boleh. Okey, nampak tak? Ini gambar apa ni? Burung. Burung. Apa kena mengena burung dengan Celcom Celcom adalah company apa? Celcom adalah company apa? SIM card. Celcom adalah company telekomunikasi. Okey, yang provide SIM card tu Celcom lah. Okey, tapi dia adalah company yang provide telecommunication. Okey, perhubungan. Syarikat perhubungan. Kita tengok sekejap Celcom lama. Ni dulu. Kalau tengok okey, ini adalah Celcom lama dulu. Nampak daripada Celcom, lepas tu dia menggunakan gambar burung. Dia gunakan gambar burung ni, tiba-tiba gambar ni, gambar yang petak-petak ni. Kalau orang tak tahu asal Celcom ni apa, mesti orang ingat, ni apa orang sebenarnya? Inilah simbol kita panggil. Something yang tak ada kena mengena langsung dengan dia punya originality representation dia. Okay. So kita tahu ini adalah burung. Lepas tu di continuation menggunakan burung. Tiba-tiba apa benda ni? Ni sebenarnya melambangkan burung yang diorang dah guna sebelum ni. Representation dia memang macam tu. Ini kita panggil sebagai simbol. Okay. Kadang-kadang ada simbol-simbol yang memang tak ada kena mengena dengan company itu sendiri. Okay. So macam for example, macam ni telecommunication, apa kena mengena burung tu? Kita tengok logo U-Mobile. Ni company telecommunication. Tapi saya nampak macam dia punya design dia ni macam apa ni? Yang minuman apa tu, Fanta atau Fanta. Dia punya color dia. Macam ini macam minuman Fanta. Macam tak ada kena mengena je. Alright, okay. So kalau kita tengok lagi Maxis. Ni lagi tak ada kena mengena. Siapa tahu yang hijau ni apa? Siapa tahu yang hijau tu apa? Hijau mana sir? Yang ni, yang dekat logo Maxis ni. Yang hijau ni, yang cacing-cacing ni. Ni apa benda ni? Siapa tahu? Line data. Line data. Okey, ada orang kata line data. Okey. Lain, siapa nak try? Siapa tahu yang hijau ni apa? Saya rasa itu dia terbubuh tu. Dia terbubuh. Dia saja-saja try nak buat, tapi nampak cantik dia pun teruskanlah macam tu.
Alright. Gelombang. Apa dia? Gelombang. Gelombang. Okey, kita tengok. Kita tengok. Angin. Angin. Oh, angin, gelombang. Okey, kita tengok balik asal logo Maxis ni apa. Alright, kita tengok. Mana logo Maxis ni? Jap. Logo Maxis. Logo Maxis. Okey. Gambar. Selalu ni kita recap yang lama kita tengok. Okey. Okey, Maxis punya logo kalau perasan tengok yang tu adalah sebenarnya titik kepada huruf I. Nampak titik kepada huruf I. Nampak tu? Titik kepada huruf I. Tadi ada orang mention kata, oh itu adalah apa tu? Angin. Ada orang kata antena. Alright, okey. Sebenarnya dia adalah bulatan. Bulatan yang melambangkan apa tu? Bumi. Okey, connection dengan bumi, keseluruhan bumi kita. Perasan tak? Kalau tengok secara closure dengan juga kita punya continuation. Awak perasan tak benda ni membulat? Perasan. Kan? Okey, benda ni membulat. Ini sebenarnya melambangkan bumi, macam mana connection yang Maxis buat, maksudnya boleh go throughout all over the world. So instead of letak gambar bumi, so diorang buat ni melambangkan diorang punya ikon lah untuk menggantikan yang tu, yang huruf apa tu, titik kepada huruf I tu. Kalau perasan nampak ejaan dia MAXIS. Kalau I tu tak ada titik, tak logik kat situ. Dia akan, kalau I tu tak ada titik, dia akan jadi nombor 1. So jadi dia akan jadi Max 1S. Okay. Tapi because dia punya nama dia adalah Maxis, so dia letak I dekat situ. That's why dia punya drawing dia macam tu. So that's why saya bagi tahu ada kadang-kadang dia punya yang bentuk simbolik ni tak ada kena-mengena langsung dengan original sebenarnya company tu macam mana. So dia represent lah benda tu. Okay. So that's why kita kadang-kadang kita macam secara pelik lah kita lihat ikon ni macam mana. Okey. Ada satu lagi bahagian ikon yang di mana yang memang hari-hari kita guna, kita pun rasa pelik sebab kadang-kadang kita pun kurang memahami apa yang kita dapat, apa yang kita tengok. Yang ni. Okey. Familiar dengan yang ni? Familiar. Ini adalah, siapa tahu ini adalah apa? Emoji. Simbol. Emoji. Ini adalah ikon ke, simbolik ke, indexical? Iconic. Iconic. Okey, ada orang kata iconic. Okey, lain? Siapa nak try? Ini ada iconic ke indexical ke simbolik? Simbol tu. Simbol. Okey, ada orang kata simbol. Simbol. Lagi? Indexical. Alright. Ada lagi nak try? Iconic. Icon. Okey. Ini yang kita tengok ni, ini adalah icon. Bukan indexical, bukan simbol. Kenapa dia adalah icon? Sebab dia represent keseluruhan kita punya facial expression. Kena ingat bila kita hantar gambar-gambar macam ni, gambar-gambar ni hanya menunjukkan kita punya facial expression sahaja. Tak memerlukan ada badan, tangan dan sebagainya. Dan dia menunjukkan keseluruhan kita punya facial expression. So bila menunjukkan keseluruhan dan represent keseluruhan kita punya muka, dia kita boleh kategorikan sebagai iconic dekat situ. Kalau simbol dia memang tak ada langsung, tak. Kalau simbol, ingat tak masa yang kita dulu, masa kita pakai Nokia tu, yang kita letak huruf-huruf tu melambangkan muka orang tu.
Macam kalau kita nak buat yang keluar lidah tu, kita letak huruf 2 titik, lepas tu huruf P. Nanti awak akan dapat yang macam orang yang jeli lidah tu. Ingat tak dulu? Kalau dalam mesej. Kan? Ingat saya. Itu adalah simbol. Okay, simbolik. Okay. So because of last time using this kind of symbolic dalam kita punya messaging, akan ada orang kurang memahami. Simbolik macam-macam lah. Yang ni lah, yang titik macam ni lah. Siap dulu masih ingat masa yang zaman raya tu, siap boleh melukis dalam mesej tu. Sanggup dia pergi tekan bubuh satu titik, tekan bubuh koma, tekan bubuh kan. Rajin betul dia orang buat kan. Dan ada orang yang kurang memahami, that's why dia orang create this kind of punya simbol ataupun iconic. Okay, iconic yang melambangkan keseluruhan kita punya facial expression. Tetapi with this kind of punya facial expression pun masih lagi ada yang orang salah faham. Betul? Betul. Okay, yang the first one tu, dia apa? Dia menangis ke dia gelak? Ke dia menangis tergelak-gelak? Dia gelak dan menangis. Dia gelak dan dia nangis? Ke dia gelak terbahak-bahak? Bolehlah terbahak-bahak pun juga. Okey, bolehlah terbahak-bahak. Okey. Tetapi apabila awak hantar simbolik yang pertama tu kepada kawan-kawan awak yang lain, yang kalau macam for example katalah awak hantar kat girlfriend awak kan. Lepas tu bila kawan-kawan awak katalah girlfriend awak kata apa ni, sayang kenapa jatuh tangga lah. Macam mana dia jatuh tangga? Oh tadi ni. Lepas tu yang hantar ikon ni, apa akan jadi lepas tu? Kena marah. Kenapa kena marah? Bagi kita lucu, tapi bagi perempuan tu dia macam kita macam mempermainkan dia gitu. Macam kita macam gelakkan dia jatuh macam tu lah. So dia macam marah. Bila kita bercakap dengan seseorang, kita mesti tunjukkan kita punya real expression. So bila dia cakap dia jatuh tangga, okey, dan bila dia cakap jatuh tangga siapa? Oh dah sebenarnya jatuh tangga sebab ada kawan selit kaki, katalah kawan selit kaki, lepas tu jatuh, lepas tu kena pula macam ni. Lepas tu kita pun macam kalau real life kita cakap mestilah kita tergelak sebab mana? Tapi bila kita letak ikon tu, lepas tu kita kena marah balik. Kenapa pula kena marah balik? Secara real. Nampak tak? Dia punya expression dengan walaupun kita dah bagi real human punya faces ni pun masih lagi adakan orang ada salah. Yang ikon nombor 2 tu. Ikon nombor 2 tu maksud dia apa? Menyampah. Annoying. Okey, ada orang kata annoying, ada orang menyampah. Lagi? Dia macam nak kemarah pun boleh tapi belum marah lagi. Okey, dia nak kemarah tapi belum marah. Okey. Ikon nombor 2 tu saya punya ikon nombor 2 tahu. Itu maksud dia apa? Maksud dia ya ke? Persoalan. Ya ke? Macam bila ada orang hantar macam ni, weh, ada orang bagi aiskrim free dekat sini. Lepas tu saya akan hantar ikon ni. Sebab bagi saya faham benda ni ya ke? Okey, nampak? Interpretation orang berbeza. Setiap satu ikon, walaupun dia dah buat dalam bentuk ikonik yang memang kita tahu muka dia macam mana pun, tapi masih lagi ada problematik dalam kita punya the way of kita nak express orang. That's why sekarang ni, dulu kita start dengan emoji. That's why sekarang ni dah tukar dah. Orang dah tak pakai emoji. Orang dah more on kepada apa? Apa sekarang ni kita? Siapa tahu? Takkan tak tahu kot. Apa dia? Apa dia? Stiker. Yes. Stiker. Kita dah ada kita punya avatar. You can draw your own face to become your own emoji.
You ada muka you sendiri. You boleh redraw muka you sendiri. You boleh gunakan camera phone you untuk capture you punya muka, buat you punya iconic you sendiri supaya orang akan lebih memahami you. Sebab ini adalah secara overall. Secara overall semua orang mempunyai facial expression yang sama, tetapi setiap muka orang yang kalau kita tengok, oh muka marah dia ni macam ni, muka marah orang ini macam ni, muka marah orang ni, semua berbeza. That's why sekarang ni diorang dah buat, okay, kau ada kamera depan, kau tangkap guna phone kau convertkan jadi kartun, itu adalah kau punya own facial expression, own avatar, own emoji. So bila kau hantar pada orang, orang tu akan tahu, oh macam ni dia marah, macam ni dan sebagainya. Nampak? Nak bagi orang memahami tu agak susah. Dulu pernah ada controversial tentang benda ni. Emoji tu, yang di mana dulu ada isu yang di mana tak ada ikon untuk orang-orang yang berkulit gelap. Okey, itu ada isu dulu sekali. Lepas tu datang dia orang buat. Okey, lepas tu tak ada ikon-ikon untuk Islamic, orang-orang yang pakai tudung dan sebagainya. So dia orang buat ikon-ikon orang yang pakai tudung. Lepas tu tak ada ikon-ikon, ada ikon. Dulu ada satu ikon tu, ikon lelaki dengan lelaki. So pernah kena tu, dia orang kata itu adalah ikon LGBT, lelaki ni gay ke apa. Lepas tu dia orang buang ikon tu. Adalah kalau awak tengok banyaklah dia orang ada update the new icon yang, tapi sekarang ni yang baru-baru ni pun memang dah ada. Kalau you guys tengok dah di renew lah, macam-macam benda yang baru-baru dah ada dia orang letak kat dalam yang untuk emoji lah. Siapa yang pakai emoji. Tapi kalau siapa yang pakai menggunakan apa tu, iPhone, yang iPhone 10 dan ke atas kan boleh scan muka. So you guys boleh create you guys punya own memoji. Yang memoji tu sekarang ni kalau you guys tengok dalam tu dah ada perempuan dah boleh pakai tudung, lelaki dah boleh pakai songkok, dah boleh pakai kopiah. Lepas tu yang India ataupun Sing dah boleh pakai dia punya turban, dan macam-macam. Dia cuba, apa yang dia orang buat adalah dia orang cuba nak replicate as similar as possible. Kenapa? Because of, even though kita menggunakan konsep ataupun kita menggunakan perceptual dalam bentuk semiotik yang melambangkan sesuatu, masih lagi ada orang akan kurang faham. Orang tak tahu. Kenapa benda ni terjadi? Sebab itu adalah manusia. Manusia kita ni bermacam-macam perangai, bermacam-macam faedah, macam-macam apa tu, kerena. Salah satu contohnya, kalau kita pergi ke satu-satu kedai McDonald, katalah McDonald ke KFC ke, tak payah guna simbol. Dia dah tulis itu siap-siap, sila beratur. Awak rasa ada tak yang tak beratur waktu ketika beli KFC dengan McDonald tu? Ada kan? Bersepah kan? Itu dia dah tulis siap-siap, sila beratur. Even though kalau kita tengok diri kita sendiri pun, kita tengok kat kawasan-kawasan yang ada tong sampah, yang ada sampah-sampah tu, dia dah pacak siap-siap, dilarang membuang sampah di sini, denda 5,000. Tapi orang pergi buang sampah kat tempat tu juga. Saya tak tahu kenapa. Dah tulis tu, tak tahulah ke dia tak tahu membaca ke tak tahu membaca kan. Dia tulis tu, dilarang membuang sampah di sini, denda 5,000. Tapi orang buang sampah ke situ juga. Okay. So that's why this thing kita panggil semiotik. Benda ni sebenarnya susah untuk kita nak interpret. Bukan semua orang akan mempunyai orang kata apa, interpretation yang sama antara orang-orang lain. That's why dia orang akan cuba untuk menghasilkan supaya kita boleh dapat terima, at least tak semua, tapi almost yang boleh menerima. Okay. So ini adalah lambang-lambang ikon yang guys boleh tengok. Ada kat phone you guys boleh pergi check out. Okay. Apa yang dikatakan dengan emoji. Okay. Kalau macam ni, dia bagi tahu commonly used to present frustration at a situation or being in a huff. Macam something like that. Marah lah kononnya. Okay. Tadi kita ada apa? Semiotik. Okay. Satu lagi adalah cognitive theory. Okay. Cognitive theory ni adalah di mana apabila kita ada visualization stimulation but involve series of battle process in which compare what we see to our catalog in memory and perception and use those interpretation to analyze. Apa yang kita nak bagi tahu adalah di mana macam mana kita
stimulatekan kita punya visualize dengan juga apa benda yang kita tengok dalam kita punya memory. Okay, kalau baca ke ayat bawah tu, we are constantly on the lookout for things which we are familiar. So we see a example of face animation and inanimate object simply because some features look vaguely like eyes and mouth such as a man in the moon. Okay, benda-benda macam ni lah. Okay, so kartun karakter, kalau kita perasan ada setengah-setengah kartun yang tak ada mulut, tak ada tangan tak complete apa benda dan sebagainya, tapi kita because of kita punya menggunakan konektif ni, kita akan tahu walaupun kereta tu tak macam kereta, kita tahu itu adalah kereta. Walaupun orang tu tak macam orang, kita tahu itu adalah orang. Macam for example, kalau tengok kartun-kartun sekarang ni, kalau awak tengok apa kartun yang hancur, dia punya drawing dia boleh macam ni. For example, pernah tengok tak cerita ni, apa nama kartun tu, saya lupa. Ada kartun, kalau tengok kartun-kartun yang American punya kartun ni lah, yang dia tahu tak yang kartun yang ada saintis yang budak kecil tu. Budak kecil dia jadi saintis. Dia kartun 2D, saya lupa nama kartun tu. Minta maaf, saya lupa. Adalah kalau kita tengok, ada kartun-kartun yang pelik-pelik. Kartun-kartun macam for example, cerita cat and dog. Cat bergabung dengan dog, okey. Lepas tu ada kartun-kartun kecil tu yang macam kita tahu itu adalah manusia. Tapi walaupun dia tak bagi the real figure of manusia, kita tahu itu adalah manusia, itu adalah ni, dan sebagainya. Okey. Sama juga macam for example yang gambar ni lah, yang bila kita tengok, kadang-kadang kita tengok bulan tu kita nampak macam ada muka orang. Macam bila kita tengok awan tu, awan kan boleh jadi pelbagai bentuk. Kadang-kadang jadi ada tulisan Allah, ada banyak kali keluar. Lepas tu ada kadang-kadang sekali petang tu jadi macam kepala singa, kadang-kadang jadi macam kapal terbang. Kenapa? Sebab kita dah menggunakan kita punya visualization yang dahulu untuk recall balik kita punya memory, untuk stimulate bahawa okey, benda ni sebenarnya jadi macam ni. Tapi bukan the real punya objek. Macam for example, awak tengah duduk petang, kopi tu nampak awan. Lepas tu awak nampak awan tu, awak nampak macam ini macam kapal terbang. Tapi itu bukan kapal terbang, itu adalah awan replication. Sama juga macam awak, bila awak jalan malam-malam balik rumah, okey, pada waktu malam pukul 11.12 masuk kampung opah awak, tiba-tiba awak nampak macam pokok pisang. Pokok pisang tu dah lah berwarna, kena pula sinaran cahaya bulan, jadi pula warna putih. Dalam kepala awak dah bayangkan apa? Pocong ke apa benda? Macam mana ni kan? Selalunya macam itulah. Kita punya inner punya head interfere dengan kita punya tu, dan kita akan cuba memikirkan benda yang tidak sepatutnya kita fikirkan. Something like that. Itu kita panggil sebagai connective punya teori. Okay? Alright, okay. Lepas tu kita ada analisis punya visual analysis, yang di mana untuk kita nak analyse benda yang kompleks, okay, based on pada topik kita, ada 8 cara untuk nak kita analisis. Pertama, production, konteks, yang mana macam mana image physically produced, macam ni cara dibuat. Konteks identification, macam mana dia punya major element dan story tu. Lepas tu fictional, macam mana konteks dalam image tu kita letak dan kita gunakan. Expression, macam mana emosi kita convey kat dalam kita punya translation tu. Figurative, macam mana simbol dan juga metafor yang kita employ ada tak relate dengan apa benda yang kita nak cuba deliver. Macam for example culture dan sebagainya. Alright, okay. Rhetorical adalah di mana macam mana kita punya philosophical justification yang menunjukkan kerja-kerja dan juga responsibility yang kita produce pada kita punya subjek. Okay. Lepas tu societical ataupun period dan juga comparative. Benda-benda ni adalah kita punya visual whenever kita nak understand kita punya image tu. Apa benda yang kita kena tengok, apa benda yang kita nak kena analisis. So benda-benda ni yang kita kena analisis. Kita tengok macam mana dia buat, konteks yang cuba nak sampaikan, fictional ke tak fictional, expression yang cuba dia nak masukkan dalam kita punya gambar tu dan sebagainya, figuratif yang digunakan, rhetorical, justification dia, societal, macam mana influence benda tu reflect kepada masyarakat dan sebagainya, dan juga comparative. Okey, antara kita punya workflow dengan kita punya image creator. Alright, okey? Boleh? Dah habis. Settle. Nanti pening kepala awak nak tengok yang lain-lain ni. Alright, okey? So far okey boleh?
Boleh sir. Boleh Boleh sir. Alright, Alhamdulillah. Alright, okay, settle. Kalau settle, Alhamdulillah. So malam ni kita ada kelas ganti. Kita jumpa pukul 9 Boleh? Boleh insyaAllah sir. Alright, okay. Boleh sir. Kalau tak ada apa, itu saja. Thank you guys. Kita sudahi kelas kita dengan surah Al-Nas. Thank you guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama. Terima kasih, sir. Sama.